Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar mengenai tokoh penternakan, kemahiran mendengar dan bertutur. Boleh rujuk buku teks muka surat 55 dan buku aktiviti muka surat 61. Selamat belajar semua. Ayam, macam-macam ayam yang aku tahu. Ayam, ayam, banyak ragam ayam kau harus tahu. Baik, murid-murid, kita lihat sedikit info tentang ayam kampung. Ayam kampung adalah istilah yang digunakan kepada ayam dipelihara secara lepas dan bebas. Kebiasaannya ayam ini dipelihara di kawasan luar bandar atau kawasan kampung yang mempunyai ruang yang lebih luas. Aktiviti peternakan ayam kampung telah wujud sejak zaman datuk nenek kita dahulu lagi. Dan generasi pertama ayam atau nama saintifiknya Gallus domesticus ialah dari keturunan ayam hutan merah, Gallus. Baik, bagi mereka yang mungkin tidak pernah melihat ayam kampung, ayam ini merupakan ayam yang diternak dalam jumlah kecil. Dan lazimnya ayam ini mempunyai bulu pelepah berwarna kemerah hitam dan sekali pandang warnanya seperti kecoklatan. Kebiasaannya ayam ini dipelihara secara tradisional untuk daging dan telur, dan kadar pengeluarannya adalah lebih rendah berbanding ayam komersial yang lain. Manfaat dan kebaikan ayam kampung adalah terletak pada daging dan telur yang dihasilkan. Jadi berbanding dengan ayam yang diternak secara komersial, daging ayam kampung adalah kurang berlemak dan lebih sihat. Sementara telur ayam kampung mempunyai kandungan omega 3 yang lebih tinggi, malah ia juga tinggi kandungan mineral dan vitamin. Omega 3 di dalam telur ayam kampung dapat mencegah dan menghindari penyakit jantung, merendahkan tahap kolesterol serta tekanan darah tinggi. Baik, hari ini kita masuk pada unit 21, rajin dan usaha tangga kejayaan, dan kemahiran pertama adalah mendengar dan bertutur. Aktiviti kita hari ini memberikan respon terhadap soalan bercapah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh peternakan, iaitu Dr. Muhammad Zainul. Jadi aktiviti kita adalah memberi respon terhadap soalan bercapah. Jadi ada tiga soalan di sini yang Alice ni kena jawab. Jadi kita lihat yang tiga, dan yang soalan yang terakhir ni kamu kena cari jawapan sendiri sebab dia tidak ada dalam maklumat yang di atas ni. Ini ada maklumat kat atas ni, kita boleh isi di ruang soalan 1 dan 2 kat sini. Tapi untuk soalan yang bawah ni, kamu kena cari jawapan sendiri. Okey kan? Okey, baik, kita lihat dulu. Selamat pagi Alice. Siapakah Dr. Muhammad Zainul? Selamat pagi Hasan. Dr. Muhammad Zainul ialah tokoh peternak ayam kampung organik. Alice, mengapakah beliau menternak ayam itu? Beliau menternak ayam itu kerana permintaannya tinggi dan banyak orang suka akan ayam kampung. Apakah keistimewaan ayam kampung organik? Jadi Alice akan jawab apa? Ada di atasnya, keistimewaan ayam organik bebas daripada bahan kimia. Jadi mungkin kita boleh tulis seperti ini. Ayam kampung organik istimewa kerana ayam tersebut bebas daripada sebarang bahan kimia. Okey, dan seterusnya kita sambung. Oh begitu. Alice, ke manakah ayam itu dipasarkan? Okey, ada di atas ni pasaran, hotel dan kedai makan. Jadi kita boleh isi, kita boleh tulis
Ya, ayam itu dipasarkan ke hotel dan kedai-kedai makan, ya. Boleh tulis di ruang tersebut. Kita sambung lagi, adakah ayam kampung organik ini baik untuk kesihatan? Mengapa? Jadi soalan ni tak ada jawapan kat sini. Kita kena fikirkan untuk bagi alasan mengapa ayam kampung organik ini baik untuk kesihatan, ya. Jadi kita boleh jawab seperti ini, ya. Ayam kampung organik ini baik untuk kesihatan kerana ia membesar dalam keadaan semula jadi, tidak dicucuk dengan hormon atau ubat, mengandungi kurang lemak dan isinya pula lebih manis. Jadi kita boleh isi di sini. Baik, ya. Jadi siapakah Dr. Muhammad Zainul ni? Ya. Jadi kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh baca tentang penternakan ayam kampung yang diusahakan oleh Dr. Muhammad Zainul ni di sini, ya, di laman Sesawang untuk tahu lebih lanjut. Baik, lihat muka surat nombor 1, buku aktiviti. Kita ada aktivitinya melekatkan teks, ya, kolam kanvas ikan kuyu datuk. Jadi ada perbualan di antara Rizal dan Osman. Di sini ada gambar yang berkaitan, ya. Jadi kita baca dahulu apakah yang dibuat oleh datuk kamu. Jadi datuknya buat apa? Sini, ya, memasang kanvas. Jadi Osman boleh jawab, datuk saya memasang kanvas untuk menternak ikan. Okey, seterusnya Rizal, mengapakah datuk memasang kanvas? Jadi jawapan kamu kena fikir, kenapa pasang kanvas? Memang untuk menternak ikan. Kenapa dia menggunakan kanvas, ya? Jadi Osman boleh jawab seperti ini. Datuk memasang kanvas kerana penggunaan kanvas tidak memerlukan kawasan yang luas dan lebih mudah diuruskan. Dan seterusnya Rizal, apakah ikan yang dipelihara oleh datuk kamu? Okey, jadi kita dah tahu di atas ni ikan puyuh. Jadi kita boleh jawab, datuk saya hendak memelihara ikan puyuh kerana ikan itu tahan lasak. Ataupun kalau kamu nak tulis datuk saya hendak memelihara ikan puyuh pun boleh juga, ya. Okey, seterusnya ikan itu dijual kepada siapa? Okey, dia ada di atas ni ada gambar kat sini, dijual kepada peraih, kan, yang datang, peraih atau pemborong. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Ikan itu dijual kepada peraih yang akan menjualkannya semula ke pasar borong atau ke pasar tani. Jadi itu adalah contoh kita melengkapkan teks dan kamu boleh tulis jawapan ini di dalam buku aktiviti. Baik, murid-murid, mari kita lihat penternakan ikan air tawar, ya. Ikan air tawar ni diternak di darat, ya, sama ada dalam bentuk kolam atas tanah, kolam simen, jenis kolam kanvas dan jenis PVC. Kita lihat, ya, contoh-contohnya yang ini di atas tanah. Seterusnya yang ini kolam simen, kolam kanvas dan kolam tangki PVC. Baik, jadi setiap jenis kolam ikan mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka tersendiri. Sebagai contoh, kos pembinaan kolam ikan air tawar di atas tanah adalah lebih murah berbanding dengan kolam jenis simen. Okey, seterusnya penternakan ikan menggunakan kanvas. Apa dia kanvas ni? Kanvas adalah jenis kain yang tahan lasak dan boleh menampung atau menakung air, ya. Jadi dia sangat sesuai untuk dijadikan sebagai alas kolam, ya. Jadi kita lihat contoh kolam kanvas ini, ya, dibina seperti ini. Okay, ini contoh ikan yang bela di dalam kanvas ini.
Baik, ikan-ikan yang boleh dibela contohnya ikan kendi, puyuh, tilapia dan ikan patin. Kita lihat contohnya ikan kendi, ikan tilapia, ikan puyuh dan ikan patin. Okey, adakah kamu pernah makan ikan-ikan ini? Ini dikenali sebagai ikan air tawar. Okey, penternakan ikan menggunakan kanvas mungkin dilihat masih baru, namun ianya merupakan alternatif terbaik bagi mereka yang ingin menceburi bidang ternakan ikan. Dengan menggunakan kanvas sebagai kolam, penternak tidak perlu jentera untuk mengorek tanah, batu bata maupun simen. Dan penternak boleh menternak ikan di mana sahaja menggunakan kolam kanvas. Maksudnya ni di halaman rumah pun boleh, ataupun di belakang rumah, asalkan kawasan tersebut mempunyai sumber air yang mencukupi. Ikan yang diternak di kolam kanvas menunjukkan tumbuhan yang baik. Hal ini disebabkan oleh kolam kanvas dapat mengawal suhu air berbanding kolam simen. Jumlah air di dalam kolam kanvas juga boleh dikawal dengan stabil. Baik murid, jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.